أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر يا كريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, syukur pada Allah kita diberikan kesempatan untuk meneruskan pengajian kita pada kitab Kashifatus Saja. Cuma sebelum kita mulakan faslun fi wajibatil ummul Quran, mungkin boleh kita lewat sedikit, kita patah balik pada muka surat sebelumnya, pada muka surat 242. Kita lihat balik perkara-perkara ataupun pelengkap kepada syarat tabiatul ihram. Okay, sebelum kita masuk kepada faslun fi wajibat ummul Quran, yang ke-13 wasalitha ashar, muka surat 242, dukhul waqti fil muaqqat. Kita hendaklah takbiratul ihram itu, Allahu Akbar itu akan sah jikalau ditakbirkan ketika dah masuk waktu pada solat yang memiliki waktu. Okay, solat yang tak ada waktu, solat hajat, itu tak ada masalah. Tapi solat yang ada waktu sama ada fardu seperti sembahyang subuh, asar, maghrib, isyak yang memiliki waktu tertentu, ataupun sembahyang yang contohnya ada sembahyang tarawih dan sebagainya, ataupun solat istisqa, solat gerhana khusuf dan juga khusuf, dan juga solat yang ada sebab, okey, jenazah ke sebagainya. Perkara itu hendaklah berlaku setelah masuk waktu ataupun boleh kita mengerjakannya. Okey, kalau kita takbir ni, kita ambilkan contoh yang paling mudah ialah solat fardu. Kalau kita takbir sebelum masuk waktu, sekalipun selepas takbir itu azan berkumandang, arti kata masuk waktu. Jadi kita repair balik, tidak semestinya waktu itu ditentukan dengan azan. Kadang-kadang azan tu terlewat daripada waktu. Okey. Cuma kita tengok jam kita 1.25 masuk zuhur. Kita pun takbir tepat 1.25 kita takbir. Okey. Rupa-rupanya jam kita tu cepat 2 minit daripada jam yang asal. Okey. Jadi ketika itu takbir kita telah pun berada sebelum daripada waktu. Maka ia tidak sah lah. Okey. Kenapa? Kerana syarat takbiratul ihram hendaklah ia berada dalam waktu. Sekalipun selepas itu rukun-rukun lain kemungkinan berada dalam waktu. Ketika rukuk, ketika i'tidal, ketika sujud, mungkin berada dalam waktu. Tapi memandangkan takbir itu yang rukun itu tidak berada dalam waktu, maka dia consider tidak sah. Okey, yang ke-14, iqa'uha hal istiqbal. Takbir itu hendaklah berlaku even kalau kita ni bukan sembahyang fardu lah. Sembahyang fardu kesemuanya hendaklah berada menghadap kiblat dia punya takbir itu. Melainkan solat tanafful fi safar. Dah kita bincangkan. Solat sunat ketika safar. Nama sunat, tak ada masalah. Tapi kalau sembahyang wajib, semuanya hendaklah dilakukan Allahu Akbar itu dengan menghadap ke arah kiblat. Sama ada kita duduk ataupun berdiri ataupun mengereng. Okey. Yang ke-15, alla yukhilla. Kita bila sebut Allahu Akbar itu tidak pun kita merosakkan maknanya. Dengan cara apa? Dengan merosakkan sebutan hurufnya. Okey. Contoh yang dah pun kita lihat pada yang lepas, iaitu kalimah-kalimah itu kita tukarkan. Okey, Allahu Akbar. Kalau ada pun kita tukar kepada Allahu Akbar, ada kaedah badal. Ia dalam qiraat Allahu, hu tu kan dhammah kan. Dhammah ni kebanyakannya sinonim dengan wow. Sometimes orang awam disebut, ni orang Arab lah, bukan Melayu. Melayu tidak sedemikian. Allahu Akbar disebut dengan Allahu Wakbar. Wakbar. Akbar pada Hamzah, pada Akbar itu ditukar dengan waw. Itu dipanggil badal. Iaitu dibadalkan ataupun dipindahkan daripada Allahu tu, dhammah itu, dibadalkan waw pada Hamzah tersebut. Itu orang awam mungkin buat sedemikian. Dia lebih mudah, lebih ringan. Alif dengan waw, wa. Kalau kita sebut wa, kan? Tu, waw tu huruf lin, kan? Alif, waw dengan ya ni huruf lin. Berbanding dengan alif, huruf mad.
Dia agak berbeza dari segi berbeza keberatan sebutan tersebut. Maka oleh demikian, kadang-kadang orang awam dia terbadalkan antara waw dan alif. Itu dimaafkan. Itu dimaafkan. Okey. Dan lain pula ialah walau lam yajzimir ra min akbar. Kita biasa kita sebut Allahu Akbar. Kan? Tapi tiba-tiba ada orang sebut Allahu Akbaru. Adakah sah? Sah. Dia tak rosak makna pun. Walaupun pelik dengarnya Allahu Akbaru. Memang Allahu Akbaru, tapi biasa kita akan mengsukunkan ataupun mewakafkan. Allahu Akbar. Baiklah. Dan sekali yang ke-15, takhiru takbiratil ma'mumi an takbiratil imam. An takbiratil imam. Okey. Kita melewatkan takbir makmum itu daripada takbir imam itu. Okey. Kita melewatkan takbir makmum itu daripada takbir imam. Okey, ini benda yang perlu diperhatikan. Okey, perlu diperhatikan dengan jelas dengan jelas. Okay. Okay. Okay, ini perlu diperhatikan dengan jelas, especially kita yang mengikuti ataupun kita yang ikut kepada apa, kepada makmum ataupun yang berjemaah ini. Kita berjemaah. Bila kita berjemaah, ada undang-undang dia. Kita mengikut imam. Al-imam liyutamma bihi. Imam tu dijadikan untuk kita ikuti dia. Baik, so kita kena ikuti imam lah. Tak boleh kita serentak. Okay, yang dibolehkan serentak dalam perbuatan solat dengan imam ialah amin sahaja. Ataupun bacaan Fatihah itu dimaafkan walaupun rukun qauli. Tapi dimaafkan kalau kita baca serentak dengan imam. Imam baca Fatihah, kita baca Fatihah. Walaupun sunnahnya kita baca Fatihah selepas habis imam baca Fatihah. Waladhdallin amin. Tapi ada kalanya kita kena baca awal. Kalau contoh tarawih, imam baca laju. Habis Fatihah, imam tu baca surah ringkas tu rukuk. Kita pun mungkin kena serentak dengan imam. Okay, untuk kita membolehkan kita kita ikut imam tu lah. Okay, tapi dalam keadaan lain selain daripada amin tu kita serentak. Kan? Iza wafaqal ta'mim imam ta'mim ma'mum bi ta'mil malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Itu hadis yang mengatakan kalaulah sepakat ataupun serentak amin makmum dengan amin para malaikat, maka akan diampunkan dosa mereka. Baik. Itu boleh. Tapi yang lain, rukun-rukun fi'li yang lain, okey, rukun qauli juga tasyahud boleh serentak dengan imam, tak ada masalah. Tapi rukun qauli fi'li yang lain seperti perbuatan rukuk, sujud, duduk antara dua sujud, i'tidal, perlu imam buat dahulu. Kalau serentak hukumnya makruh. Okey, kalau kita dahului satu rukun hukumnya haram. Dua rukun batal kita punya qudwah, ikutan kita batal. Tetapi dalam bab takbiratul ihram tak boleh kita dahulukan. Kena imam tu Allahu Akbar, barulah jemaah boleh Allahu Akbar. Ini kadang-kadang kita terlihat beberapa orang yang agak gelojoh, nak cepat. Mungkin dia faham kena ikut terus. Betul, kita kena ikut terus, tak boleh renggang masa yang lama. Okey, baru dapat pahala bersama imam di awal jamaah. Tapi bukanlah maknanya imam tu Allahu, kita dah Allahu Akbar. Allah, dia tak. Patutnya imam tu Allahu Akbar, barulah makmum Allahu Akbar, Allah dan seterusnya. Ni imam tu baru Allahu, baru sampai baru kita dah Allahu Akbar. Sedangkan yang kaedah mengatakan kita kena pastikan imam itu habis takbir dengan sempurna. Allahu Akbar kalau pendek. Allahu Akbar kalau panjang. Barulah makmum akan Allahu Akbar. Hakaza ya. Baiklah. Okay, hari ini kita lihat seteruskan admin ya. Kita pergi safhah taliyah. Faslun fi wajibati ummil Quran. Fasal dalam menceritakan tentang kewajipan yang perlu kita kerjakan di dalam kita membaca rukun yang seterusnya, iaitu rukun ummil Quran. Kita dah bincang pasal niat. Kita bincang pasal berdiri. Kita bincang pasal takbiratul ihram. Dan hari ini kita nak membincangkan berkaitan dengan
iaitu kewajipan ataupun syurut kepada bacaan Ummul Quran. Faslun fi wajibat Ummul Quran. Syurutul Fatihati 'asyaratun. Okey. Syarat Fatihah itu ada 10. Okey, 10. Pertama at-tartib wal muwalah. Okey, kita tengok selesa. Tertib itu apa? Bi ayyati biha ala nazmiha al-ma'ruf. Kita baca Fatihah itu ikut cara bacaan yang betul lah. Susunan dia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin sampailah kepada dhalin. Okey, itu dipanggil susunan yang kita pun ketahui. Bukan dirojakkan. Okey, bukan dirojakkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Silap. Patah baliklah daripada awal. Okey, kalau silap patah balik daripada yang kita betulkan. Okey, dari dua kaedah. Kalau kita silap sama ada kita bana ataupun kita ista'nafa. Yang paling mudah kita bana. Bana ni apa? Kita sambung apa yang kita silap. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Kita langkau Ar-Rahmanir-Rahim tu. So, dah terlangkau lah. Tak apa, bana. Patah balik Ar-Rahmanir-Rahim. Yang sebelum tu lepas dah. Okey dah. Bismillah betul. Alhamdu betul. Ar-Rahman betul. Bismillah okey. Alhamdu okey. Cuma kita langkau kepada Maliki yaumiddin. Kan? Yang cantiknya kita kena patah balik Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Tapi kalau kita keliru, mana tadi saya berhenti ya? Mana yang saya langkau ista'nafa. Kita mula baliklah senang. Bismillahirrahmanirrahim daripada awal balik. Okey, tu ada kaedah dipanggil bana ataupun ista'nafa. Dalam bab istikhlaful imam akan kita belajar tentang ista'naf ataupun bana. Dalam bab rukun ataupun tawaf akan kita belajar tentang bana ataupun istinaf. Bana ni apa bana? Bana ni ialah kita sambung terus dari mana yang kita silap tadi tu. Istinaf ialah kita mulakan daripada awal balik untuk mengelakkan kekeliruan. Kelas. Okey. Nombor 2 al-muwalah. Muwalah tu apa? Bi alla ya'ti bi fasilin fa in takhallala dhikrun ajnabiyyun ghairu muta'alliqin bis salah walau qalilan ka hamdi atisin wa in sunna kharijaha kaijabatil muadzini qata'al muwalah. Habis dia punya qata'al muwalah tu dia pun jawab kepada in. Apakah muwalah ini? Kita berterusan bacaan ayat-ayat surah Fatihah itu kita baca tanpa ada renggangan. Renggang tu apa? In takhallala dhikrun ajnabi. Kalaulah kita baca Fatihah, tengah-tengah itu ada sebutan ajnabi. Sebutan tu umumlah. Kalau kita sebut benda duniawi, lagilah batal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah. Tiba-tiba kita sebut, Ya Allah, mudahkanlah hidup saya. Dalam hati tak ada masalah. Ni sebut pula cakapan tu kuat. Pakai pula mikrofon contohnya. Cakap pula Melayu, batal lah. Itu batal terus sebab kita cakap bahasa Melayu. Kan tak boleh. Tapi yang kita takhalalkan itu, yang kita renggang, kita masukkan di antara ayat-ayat itu ialah perkataan zikir. Tapi zikir itu tidak ada kaitan dengan solat walaupun dia zikir. Contohnya apa? Hamdi atisin. Seperti kita mengucapkan Alhamdulillah bagi mereka yang batuk ataupun yang bersin. Dia itu sendiri bersin. Sekalipun ia sunat disebut di luar solat. Contohnya kalau kita bersin, kita kata Alhamdulillah. Orang mendengar kata Yarhamkallah. Kita jawab balik Yahdikumullah yuslih balakum. Itu merupakan dalam luar solat. Walaupun itu merupakan zikir yang bagus. Tapi ia tidak digalakkan dalam solat. Bahkan tidak digalakkan ketika Fatihah. Kerana bacaan itu boleh menjadikan renggang dalam Fatihah kita. Tidak sahlah Fatihah kita. Kan kita baca, kita mungkin dah biasa lah kan. Kalau kita bersin, kita kata Alhamdulillah. Tengah-tengah kita baca Quran, baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Kita pun bersin, kita kata Alhamdulillah. Okey. Jadi benda itu
dipanggil sebagai zikir ajnabi. Walaupun kita kata itu zikir alhamdulillah, tu sebut nama Allah. Saya pun berada dalam surah Fatihah, apa salahnya? Tidak. Dari segi undang-undang itu pahala ada pahala lah sebab kita sebut alhamdulillah. Tapi itu kan dalam solat ada undang-undang lebih utama. Di luar solat digalakkan sunat menyebut alhamdulillah bagi yang artis yang berskrin. Di dalam solat ada undang-undang lebih besar iaitu menjaga turutan Fatihah sebagaimana diajarkan Nabi SAW tanpa menafikan sunatnya kita mengatakan alhamdulillah bagi yang bersin. Cuma bila bertembung di antara kewajipan menjaga mualah Fatihah dengan sunatnya membacakan alhamdulillah, kita utamakan kewajipan mengutamakan Fatihah itu mestilah teratur. Jangan hujah dengan benda yang agak keluar. Kita dah keluar konteks. Konteks kita dalam solat baca Fatihah itu dia punya kaedah dia berturutan dengan sempurna, tertib wal mualah. Tengah-tengah baca Fatihah Ar-Rahman Ar-Rahim kita bersin. Kita pun kata alhamdulillah. Ya Allah, payah betul nak bersin. Dalam sembahyang baru bersin contohnya. Tapi alhamdulillah tu maknanya kita syukurlah dapat bersin. Tapi tidak boleh. Ia akan mengganggu mualah. Bila nak buat apa? Batal ke solat? Tidak batal solat. Fatihah tu perlu dimulakan balik. Ar-Rahmanir-Rahim. Alhamdulillah. Bersin. Alhamdulillah. Maliki. Tak boleh lah macam tu. Kita dah potong. Okay. Dah memutuskan. So kata Syekh apa? Fayu'idul qira'ah. Patah balik. Wala tabtulu solatuhu. Tapi tak batal. Jangan bersin kata alhamdulillah terus berhenti lah. Alamak silap lah kenapa. Saya kata alhamdulillah lah. Tak batal. Cuma memutuskan mualah. Apa kita kena buat? Kita kena i'adah balik lah. Ar-Rahmanir-Rahim. Okay. Kita kena apa? Yabni. Tengok bawah tu. Okay. Tasbihuhu li okay. Kita kena yabni apa dah? Ar-Rahmanir-Rahim. Kita bersin. Kita kata alhamdulillah. Terputus tu. Apa kita buat? Kita yabni balik. Bana balik. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Barulah kita boleh sambung. Okey. Walaupun tak salah kita kata alhamdulillah, alhamdulillah. Okay, ketika kita bersin. Tapi keadahnya kita patah balik. Yu'idul qira'ah. Bawah tu kata apa? Yabni ala ma qara'ahu, bina sambung atas apa yang dia baca sebelum dia bersin tu. Apa dia? Tadi itulah. Ar-Rahmanir-Rahim. Kita bersin. Kita kata alhamdulillah. Silap lah. Tak boleh lah baca tu. Itu dia kira zikir ajnabi tu. Patah balik. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Okay, dan seterusnya. Okay. Kita apa? Contoh. Bahkan sama juga dengan berselawat. Wa mislu dhalika as-salatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal bagus pun. Selawat tu dah kira bagus. Ibadah yang paling baik lah tu. Kan selawat ni kan. Tapi sebabkan kita berada dalam konteks bacaan wajib Al-Fatihah. Kenapa nak kena selawat? Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bila baca macam tu, kita pula teringatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak ada kena mengena tak salah selawat tapi bukan tempat dia. Jadi tak semua zikir itu boleh dibaca dalam semua keadaan. Bahkan sebut nama Allah pun tak boleh dalam tandas kan, tengah buang air. Betul lah buang air ni. Selesa lah. Rasa nyaman bila keluar. Kita pun sebut alhamdulillah. Alhamdulillah. Langsung berzikir dalam tandas tak boleh. Walaupun namanya indah Allah, tapi tempat tak mulia. Juga dengan selawat ketika Fatihah. Bagus selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Cuma tempat tidak mengizinkan sedemikian. Apa kita kena buat? Fayu'idul qira'ata, baca matan, baca syarah. Fayu'idul qira'ata liqati'il muwalah. Kita kena ulang baliklah bacaan itu kerana kita telah memutuskan muwalah kesinambungan. Naam. In waqa'a ma waqa'a nisyanan lam yaqta'hu. Tapi kalau kita ni lupa, kita taklah putuskan, cuma kita teruskan sahaja apa yang dah kita baca. Wa mimma yaqta'ul muwalah tasbihuhu limusta'zinin alaih. Apa yang memutuskan mualah itu ialah
tasbihnya pada orang yang meminta izin. Okey, ni apa ni? Sabar. Wa mimma yaqta'ul muwalata tasbihuhu limusta'zin fih alaih. Di antara yang juga memutuskan mualah itu ialah kalau lah tasbihnya limusta'zin alaih, kalau mereka yang minta izin. Minta izin apa ni? Izin lalu ke? Okey. Contohnya kita nak reply macam-macam kan, kita tengah solat, tiba-tiba orang nak masuk kita punya bilik. Ni mungkinlah konteks dekat dom lah, kalau rumah mungkin tak mungkin lah. Kita dalam dom, kita dalam kita punya bilik lah, bilik di college ataupun di kita punya rumah sewa. Orang ketuk pintu, Assalamualaikum, nak masuk bilik ni. Kita tengah semayang kan, kita tengah semayang. Kita pun membaca, ada kaedah dalam fiqh, kita boleh ishtirakun niyah. Kita baca ayat udkhulu wa qala dakhulu misra insyaallahu aminin. Masuklah, harap dia faham lah, tak faham juga. Kita pun tasbih subhanallah. Tasbih itu untuk apa? Untuk beri izin kepada dia masuk. Hang masuklah. Takkan nak kata masuklah batas semayang kan. Kita pun kata subhanallah. Tapi perkataan subhanallah itu berada dalam Fatihah. Tengah baca Fatihah pula. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Ketuk pintu. Subhanallah. Maksudnya masuklah. Jadi subhanallah itu, dia akan jadi memotong kita punya mualah. Okay? Memotong kita punya mualah. Tapi kalau, anda ulang balik ya. Kita cover balik. Kalau kita membaca zikir ajnabi ini, okay, kita istidrak balik, kita clearkan kita punya kefahaman balik. Kalau kita baca zikir ajnabi ini di tengah-tengah Fatihah, okay, dia memutuskan mualah. Jawapannya apa? Fayu'idul qira'ah. Kita kena ulang balik bacaan tersebut. Bacaan mana ni? Bacaan Fatihah tu balik. Kalau kita faham macam tu, rasanya itu lagi comfort, kita faham. Lagi tepat, lagi selesa. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Kita pun bersin. Alhamdulillah. Tak boleh macam tu. Salah tu. Sebab apa? Kita putuskan bacaan. Kita qat'ul mualah. Kalau ikut kata Syekh ni, fayu'idul qira'ah. Ulang balik kot. Qira'ah apa? Qira'atul Fatihah. Daripada awal. Itu lagi selesa. Ana istidrak balik. Ana istidrak balik. Kalau terlupa barulah kita yabni ala ma qara'ah. Kalau kita terlupa, tersebut, kita bersin, alhamdulillah, Allah terlupa pula. Kalau sebut terlupa tu batal semayang lah, cakap dalam Melayu. Terlupa pula, tercakap alhamdulillah. Itu dipanggil, kita boleh yabni, sambung je. Sedua benda berbeza ya. Okey, kalau kita tahu salah tu, kita ingat. Tapi kita sebut juga alhamdulillah, dah biasa lah daripada kecil sebut alhamdulillah selepas kita bersin. Jadi, dah sembut alhamdulillah, terputus mualah, kita patah balik. Kita kena fayu'idul qira'ata, ulang balik bacaan. Berbeza dengan kita sebut alhamdulillah dalam keadaan kita terlupa. Ya Allah, tak nak sebut dah terlupa, terlepas mulut. Ketika itu berlaku ala qira'ah. Gambaran sama zahir, tapi berbeza dengan orang yang sebut dengan terlupa, dengan yang sebut dalam keadaan dia sedar. Itu tak boleh. Okey, beza ya. Okey, khalas. Nombor 3. Ini kan rukun ni. Ni syarat Fatihah ketiga. Mura'atu hurufiha. Menjaga akan sebutan hurufnya. Wa hiya 138 bil ibtida' bi alifatil wasli. Ada lebih kurang 138 huruf lah. Okey. Kalau kita memulakan dengan alif wasal. Ar-Rahman, Ar-Rahmanir-Rahim. وأما إذا عد الشدات حروفا مع عد ألفي صراط. Tapi kalau kita kira juga, okay, sabdu itu sebagai huruf, maknanya ada 2 huruf, satu sabdu 2 huruf. Sebagai contoh, apa sabdu dalam surah Fatihah? Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iya itu sabdu kan? Jadi kan 2 huruf, ya dan ya. Okay? Kalau kita kira sedemikian, dan kita kira juga 2 alif pada sirata. Kalau tengok dalam Quran, sirata, ra tu alif kecil sahaja. Okay? Kalau kita kira juga tu huruf yang sempurna,
dia akan jadi apa? Dan juga dua alif pada dhalin tu ada dua alif yang menyebabkan dia jadi mad lazim kalimi musaqqal. Dia akan jadi berapa banyak? Dia akan jadi sebanyak 100 berapa? 138, maka jumlahnya ialah 156 dengan adanya alif pada kalimah maliki. Okay, itu kalau kita kira lah ya. Okey, kalau kita pendekkan maliki, contohnya ada qiraat baca malikinnal zillan rawa siratama, itu dalam matan thayyibah. Maliki nal zillan. Yang baca dua harakat maliki ialah Imam Yaqub, Imam Asim, kita lah Hafs Asim dan Syu'bah, dan juga rawa malikinnal zillan rawa. Siapa rawa? Al-Kisai, Khalaf Ashir. Jadi empat imam. Hamzah kita maaf, Imam Asim kita di bawah Asim, kita Hafs an Asim. Imam Yaqub, okay, Al-Imam Ibn Kathir dan Khalaf Ashir membaca dengan Maliki Yaumiddin, Maliki Yaum, dua harakat. So bila kira tu ada alif, dia akan jadi apa? Dia akan jadi 155, 156. Tanpa alif, yang baca pendek siapa? Semua imam lah selain 4 orang tu. Imam Nafi', Ibn Kathir, Ibu Amru, Ibn Amir, Hamzah, apa lagi, Abu Ja'far. Semua baca dengan Maliki Yaumiddin, Maliki Yaumiddin. Jadi bilangan huruf dia ialah 155. Okey. Apa mura'ah tu? Kena sebut setiap huruf dengan betul. Sebut betul tu tak maksudnya kena kuat dan perlahan. Kena kuat dan juga temponya perlahan, tidak. Mungkin juga boleh baca laju tapi dia jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Tetap kita jaga huruf dia dan tetap dengar dengan jelas. Okeylah. Bukan kena macam kita baca tilawah tu. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh. Kalau macam tu lambat lah kan. Yang penting mura'ah, jaga sebutan huruf tu saja ya. Faidah. Tengok sikit faidah. Qila. Okay. Adadu hurufil fatihati ghairul muqarrari 22 harfan. Jumlah huruf Fatihah yang tidak berulang ialah 22 huruf. Bi'adadis sinin allati unzila fihi al-Quran. 22 huruf yang tak berulang dalam surah Fatihah menyamai jumlah tahun turunnya Al-Quran. Wa huwa sirrun badi', itu merupakan satu rahsia yang begitu luas maknanya. Wa kadza adadu huruf suratin Nas, demikian juga jumlah huruf surah An-Nas yang juga berjumlah 22 huruf. Wa awalul Quran ba'ul basmalati wa akhiruhu sin. Awal Quran dimulakan dengan bismillah, sedangkan hujung Quran sin kan. Minal jinnati wan nas. Mula ba, hujungnya sin. Ka'annahu qala, seolah-olah Allah berkata bas. Bas tu apa dia? Bas tu apa? Ma farratna fil kitabi min syai' ay ma tarakna fil lawhi wal mahfuz syai'an falam naktubuhu. Bas tu maksudnya apa? Kami tidak meninggalkan satu apa pun benda melainkan kami sebutkan dalam Al-Quran tersebut. Okey. Ini sirrun ataupun faedah lah. Para ulama kita banyak faedah. Kadang-kadang Imam An-Nawawi Al-Jawi dia kongsi berkaitan dengan apakah dia panggil ahkam, kadang-kadang fawaid, kadang-kadang mujarrabat, baca itu baca ni dan sebagainya. Baiklah, khalaslah kita nak dapatkan maklumat pun tentu. Nombor 4, warabi'u, bawah sikit. Warabi'u mura'atu tashdidatiha. Kita kena jaga setiap sabdu. Kerana sabdu tu mewakili huruf. Qala Syekhul Islam, kata Syekhul Islam, siapa dia Syekhul Islam ni? Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari fi Fathil Wahhab. Fathil Wahhab, okey. Adalah syarah kepada Manhajut Tullab. Manhajut Tullab karangan Imam Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, ringkasan kepada Minhajut Talibin Imam Nawawi. Okey. Kenapa nama Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari?
kerana anak muridnya semuanya syekh-syekh yang kabir. Okey. Al-Haytami, Al-Asqalani dan sebagainya lah. Okey, baiklah. La ba'sa bihi. Syekhul Islam, dia kalau kita baca kisah Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, dalam mazhab Syafi'i, kalau disebut Syekhul Islam, kita merujuk kepada Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Makamnya hampir dengan makam Imam Syafi'i. Syekhul Islam ini dikatakan ketika beliau pergi ke Mesir untuk belajar. Ketika itu beliau di Azhar, agak lamalah zaman-zaman tahun 100 Hijrah. Imam Syekhul Islam rasanya dia sezaman ataupun sebelum lagi Imam As-Suyuti rahmatullahi alaih ataupun hampir sama zamannya. Okay, baiklah. Jadi Imam Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari bila pergi ke Mesir, orang nampak dia orang yang kurus, orang susah, orang miskin ya. Bila ada orang nampak dia kata ini ke orang nak belajar nak ilmu alim ke? Macam memperendah lah, macam tahkir, satu rendahkan diri. Tapi beliau akhirnya dengan kalimah itu beliau bersungguh-sungguh tapi taklah sebabkan orang tu kutuk dia, bukan. Tapi benda itu memandangkan bahawasanya kesungguhan itu adalah perkara yang penting dan taklah perkataan manusia tidaklah pungkur kepada kita jaya ataupun tidak. Kisah yang banyak boleh kita baca tentang Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari rahmatullahi alaih. Baiklah. Kata Syekhul Islam dalam kitab Fathul Wahhab yang mensyarahkan Manhajut Tullab yang ia merupakan ringkasan kepada Manhajut Talibin. Dia kata li'annaha hay'atun lil hurufil musyaddadah fawujubuha syamilun li hay'atiha. Kerana apa? Ia merupakan satu keadaan huruf yang bersabdu. Kita kena bacalah. Okey. Jadi kalau bahasa lain pula, ia merupakan huruf dan juga ia merupakan keadaan huruf yang bersabdu. So kita kena baca. Itu juga merupakan huruf yang wajib kita sebut dengan betul. Iyyaka bukan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tidak. Baca dengan betul. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Okay, terus lagi. Wal khamis, yang kelima. Alla yaskuta saktatan tawilatan ay mutlaqan bila uzr. Jangan kita berhenti ataupun senyap dalam keadaan totally senyap. Okay, tanpa uzur. Fa in wujida uzran ka jahlin aw sahwin aw nisyanin aw i'ya'in lam yadur. Okay, kalau kita berhenti dalam keadaan kita tak perasan ataupun kita terlupa, tak tahulah hari itu kan, kita ni orang Islam yang dah biasa semayang, Fatihah tu merupakan satu surah yang berada pada memori jangka panjang kita. Kalau tak keterlaluan lah, kalau kita accident teruk pun, kepala terkantuk pun, lupa macam-macam. Lupa kerja, lupa nama orang, tapi Fatihah mungkin ada lagi. Sebab itu merupakan satu ingatan yang telah pun masuk ke dalam memori jangka panjang kita, long term memory kita, dan ia tak suka untuk hilang. Ya, yang hilang tu mungkin yang lost tu mungkin yang berbentuk temporary, nama orang, nama bank kita, nama gaji, semua tu lah, ataupun nama kerja kita mungkin dah hilang lah. Tapi yang long term memory dia takkan hilang. Sebab apa? Dia dah agak sahabat. Tapi tidak mustahil dia boleh hilang. Tak kena makan, tak kena gaya, nyanyuk, hilang Fatihah tu. Satu hari dah macam tu lah, kita punya fokus tak bagus, kita hilang Fatihah kita, hilang ingatan lah. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yawmiddin. Betul senyap. Apa benda lepas ni iyyaka na'budu ke ihdinal, dia dah kalut. Dia pun terberhenti seketika untuk memastikan apa yang perlu saya baca. Okey. Maliki. Dalam tempoh berhenti tu, kadang kalau kita imam, makmum dengar, apa hal berhenti umat ni? Kan? Kalau kita pun bersemayang berseorangan pun, kita akan terberhenti pun. Tapi berhenti tu, berhenti yang terpaksa berhenti sebab kita keliru. Okey. Ihdinas siratal ladzina an'amta alaihim. Salah tu. Padahal ihdinas siratal mustaqim. Kita pula pergi buat bypass. Ihdinas siratal ladzina an'amta alaihim. Kita pun terperanjat. Silap tu. Kita pun berhenti jap. Apa hal ni? Patah balik. Ihdinas siratal mustaqim. Okey. So tadi kita berhenti. Berhenti tu salah tak?
Tidak. Kerana apa? Itu kerana kita ada uzur kan. Tapi kalau tak ada uzur sahaja je berhenti. Ar-Rahmanir Rahim. Tapi kalau berhenti tanafus tak ada masalah. Hari ni kena sembahyang jemaah pakai mask. Kadang-kadang nafas tak sampai. Mask tu pula ketat sangat pakai mask. Entah 3 lapis kot. Nafas tak sampai. Kita berhenti. Ar-Rahmanir Rahim. Ambil nafas. Maliki yaum. Itu tak apalah. Itu ada sebab kan. Tapi tanpa sebab. Kita taklah nafas pendek pun tapi berhenti je. Ar-Rahmanir Rahim. Kita pun senyap tanpa sebab saja. Maliki yaumiddin. Ketika itu ada masalah kan? Tak boleh macam itulah, kita kena ulang balik lah. Okey, baiklah. Terus lagi sikit lagi. Wala qasiratan yaqsidu biha qat'al qiraah, dan juga tak boleh berhenti walaupun seketika. Tadi itu berhenti yang agak lama. Okey. Berhenti lama tanpa sebab pun tak boleh. Okey, itu boleh membatalkan kita punya mualah. Tapi kalau kita berhenti sekejap seketika dengan niat untuk berhenti terus. Okey. Bikhilafi, kita berhenti kejap je. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumid. Kejap je kita berhenti tapi niat kita tadi tu untuk berhenti terus. Jadi bikhilafi ma law qasada qat'al qira'ati wa lam yaskut fala tabtul qira'atuh. Berbeza dua benda. Saya tadi baca Fatihah, memang saya niat nak berhenti baca. Kenapa pula? Sajalah nak berhenti jap. Ada orang macam tu. Nak kasih dia punya nafas ni selesa lah sebagainya. Dia berhenti bacaan. Tapi memang dah niat lah saya nak berhenti bacaan lah. Saya nak biar saya minta kak ni macam ada gatai sikit lah. Nak hilang gatai baru saya baca balik. Tapi kita baca juga. Kita dah niat tapi kita baca juga. Kita dah nak berhenti tapi kita baca juga. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tetap kita teruskan. Okey. Nampak Kita tadi memang dah niat dah. Aku ni nak biar ni tekak ni nak biar clear sikit. Biar sedap sikit baca. Nak berhenti bacaan. Tapi kita tak. Tapi perbuatan kita menafikan. Kita terus baca. Orang macam ni walaupun dah niat untuk memberhenti bacaan. Tapi tak berhenti. Fala tabtul qira'atuh. Tak batal. Berbeza dengan orang yang niat nak berhenti dan memang dia berhenti walaupun seketika dengan niat untuk berhenti. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Dia berhenti jap. Dan dengan niat, aku nak berhenti terus malas akan terbatallah qiraahnya. Terbatal qiraah bukan batal sembahyang. Sebab boleh ulang balik, tak ada masalah kan? Baiklah. وفرق ذلك نية قطع الصلاة بأن النية ركن فيها تجب إدامتها حكما. Berbeza dengan niat nak berhenti baca Fatihah dengan nak memutuskan solat. Berbeza. Sebab bila niat nak berhenti baca Fatihah, boleh patah balik. Saya nak berhenti jap lah. Kalau nak mula balik sana, patah balik pada awal. Tak ada masalah. Tidak batal solat. Berbeza dengan niat untuk memberhentikan solat. Niat nak berhenti solat, terus batal dan tu juga. Saya rasa start lagi, rakaat kedua saya nak berhenti lah. Lan ni batal terus. Kenapa? Kita punya taklid kita tu telah membatalkan kita punya solat. Niat nak berhenti solat, batal terus. Tapi niat nak berhenti Fatihah, tidak batal. Tak batal solat. Tapi kalau kita betul-betul berhenti, akan ulang baliklah kita punya Fatihah. Kena ambil kira kena ambil kira beza di antara itu semualah. Okey, tak apa, kita berhenti dululah. Okay. Nanti kita sambunglah wasadis. Kita baca pelan-pelan sini Sebab apa? Ini penting ni rukun yang kita baca hari-hari ni, kita kena detail sikit. Okey, so kita berhenti pada wasadis. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Syukran, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alright.